Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Azul Azam bin Isa, GB 01990, akan membincangkan dan menerangkan tajuk Islam dan Modernism. Modernism ialah satu daripada konsep hidup yang amat berpengaruh pada masa kini, dan dengan itu perlu sekali kita ketahui bahawa dalam rangka pengkajian kita tentang Islam pada zaman moden, kita telah maklum bahawa Islam itu telah sempurna, ya. Ad-din telah sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Isu kemodenan atau moderniti merupakan satu isu yang sering diperdebatkan kerana lumrah manusia yang inginkan kemajuan dalam kehidupan. Ini adalah kerana dalam minda masyarakat milenium sekarang ini, kebahagiaan adalah salah satu daripada kehidupan. Apabila ditinjau tentang aspek kemajuan umat Islam, rata-ratanya berada dalam keadaan yang sederhana. Banyak negara Islam masih belum dapat menyaingi teknologi yang dimiliki oleh kuasa barat. Jika ditinjau sejarah yang terdahulu, kita akan dapati semua teknologi adalah berasal daripada sarjana Islam. Tetapi setelah berlakunya zaman gelap Islam, semua teknologi itu telah dicuri oleh barat dan diguna pakai sebagai kajian mereka. Maka sarjana Islam telah dinafikan haknya dalam penemuan yang telah dilakukan oleh mereka. Modernism seperti yang lahir dalam masyarakat barat bererti segala fikiran, aliran dan gerakan dan usaha untuk merubah fahaman, istiadat, institusi lama dan sebagainya supaya sesuai dengan suasana baru yang ditimbulkan yang berasaskan kepada kemajuan sains dan teknologi. Dengan perkataan lain, modernism bererti berfikir dan bertindak mengikut sesuatu masa agar sesuai dengan kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi moden. Bagaimana masyarakat Islam dapat mempertahankan tradisi mereka dalam mendepani arus kemodenan yang datang bersama-sama dengan peradaban barat? Dalam membahaskan tentang kesesuaian Islam dengan kemodenan, para pemikir Islam telah mengkategorikan kepada dua bahagian, iaitu golongan yang meragui keserasian Islam dengan kemodenan dan golongan yang merasakan satu keperluan bagi umat Islam merubah diri selari dengan arus kemodenan. Mengikut kepada golongan yang pertama, mereka lebih menunjukkan penolakan terhadap barat. Penekanan mereka ialah untuk membersihkan semula ajaran Islam yang telah lari daripada ajaran sebenar. Dengan tujuan itu, untuk mengembalikan masyarakat kepada ajaran Islam yang sebenar, mereka telah menetapkan matlamat bahawa membina semula sistem kehidupan Islam sebagai tentangan kepada sistem sekular barat, melalui sistem politik dan sosial. Dengan pendekatan aktivis dan politik, aliran ini menolak sistem yang dibawa oleh barat dan berusaha ke arah pembentukan model dan cara hidup Islam yang tersendiri dengan bawa moto Islam sebagai cara hidup, dan cara hidup Islam yang tersendiri dengan bawa moto Islam sebagai cara hidup ni banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh dalam gerakan ini seperti Hasan al-Banna, Said Qutb, Al-Maududi, Mustafa Sibai dan Abbas Madani. Pengaruh ini begitu meluas dan kita dapat lihat kesannya ke seluruh dunia termasuk Malaysia dan Indonesia. Menurut kepada golongan yang kedua pula ialah cenderung kepada pemikiran barat dan berusaha untuk menghidupkan kembali pemikiran progresif di kalangan masyarakat Islam agar dapat menyesuaikan diri dan bersaing dengan dunia moden yang dipelopori oleh dunia barat. Kadang-kadang mereka menggunakan istilah liberalisasi dan emansipasi untuk menunjukkan bahawa umat Islam terbelenggu dengan pemikiran ortodok dan ikatan tradisi. Matlamat aliran ini adalah untuk menyesuaikan pendekatan moden dengan ajaran Islam. Aliran ini lebih bersifat intelektual ini timbul pada peringkat awal dengan pentafsiran semula ajaran Islam. Tradisi seperti tulisan Afghani mengenai fungsi dan peranan agama, tafsir moden Muhammad Abduh, analisa Shibli Nu'mani dan Amir Ali mengenai sejarah Islam, tulisan Qasim Amin mengenai pembebasan wanita, dan kajian semula Ali Abdul Rafiq mengenai teori politik Islam. Secara umumnya, pendekatan mereka adalah dengan penerimaan barat sebagai mercu ketamadunan dunia dan usaha pembentukan semula pemikiran dan metodologi Islam agar sesuai dengan piawai yang ditentukan oleh barat.
kedua-dua aliran di atas walaupun berpunca daripada yang punca yang sama, iaitu dibawa oleh Muhammad Abduh. Keduanya mempunyai pendekatan yang berbeza dan bertentangan. Yang pertama lebih keras kepada barat, manakala kedua lebih cenderung kepada barat. Yang pertama bersikap kritis terhadap tradisi kerana mereka merasakan banyak perkara yang perlu dibersihkan, terutama penambahan-penambahan yang dibuat dalam agama. Manakala yang kedua pula bersikap kritis terhadap tradisi kerana pada mereka tradisi Islam tu menjadi penghalang kepada kemajuan dan kemodenan masyarakat Islam. Namun persoalan yang harus ditanya ialah apakah perkara yang perlu diubah dalam konteks masyarakat Islam. Ratanya kita bersetuju bahawa berbanding barat, masyarakat Islam ni banyak ketinggalan dalam pelbagai bidang kehidupan. Oleh itu banyak yang harus diperbaiki berkenaan keadaan umat Islam. Kita juga tidak menafikan bahawa masyarakat Islam memerlukan cara berfikir untuk mereka bersaing dengan kemajuan yang dicapai oleh barat. Tetapi ini tidak bermakna masyarakat Islam harus mengetepikan tradisi Islam untuk mencapai matlamat tersebut. Pada perkembangan modernisme yang kita lihat pula dalam istilah barat pada masa dulu dan sekarang, berdasarkan pada masa yang sejarah yang terdahulu, modernisme ni telah berkembang pada abad ke-18 melalui usaha ahli falsafah barat, terutama di Perancis pada zaman Enlightenment. Konsep ini kemudian dia berkembangkan hingga ke puncaknya di Eropah pada abad ke-19 di tangan para pemikir seperti Charles Darwin, Karl Marx dan Sigmund Freud. Pada peringkat akhir kurun ke-19, penjajahan barat semakin berleluasa, maka modernisme itu terus turut sama dibawa oleh mereka, menyebabkan kebanyakan budaya tempatan musnah. Pihak barat pula memuji sesiapa saja yang menerima konsep hidup modernis dengan julukan seperti orang berpengetahuan, maju dan progresif. Hal ini misalnya dapat dilihat tentang tanggapan mereka terhadap tokoh-tokoh sekular, iaitu modernis Turki seperti Mustafa Kemal Atatürk dan sebagainya. Sebaliknya, sesiapa yang menolak konsep moden ni dicap sebagai manusia yang mundur, kolot dan ketinggalan zaman. Dengan menekankan persoalan material, maka modernisme ni bertindak untuk melemahkan ikatan kekeluargaan dan kehidupan rumah tangga dengan sebanyak yang mungkin. Ada antara golongan modernis yang mengatakan bahawa Islam tu semata-mata satu agama dan tidak melibatkan persoalan politik, bersesuaian dengan pandangan golongan sekular yang mengambil tradisi Kristian sebagai kayu ukur mereka. Golongan modernis juga menolak peranan ulama yang silam dengan alasan bahawa ulama itu telah menafsir Islam secara tidak tepat, sedangkan mereka mengakui bahawa berwibawa itu hanya terdidik dengan tradisi keilmuan barat. Kesimpulannya, kita sebagai generasi terkini perlu mendalami ilmu agama dan mengenal pasti punca permasalahan agar tidak terkeliru dengan doktrin modernisme yang boleh mengganggu akidah. Moden pada masa sekarang berbeza pada masa masyarakat yang dahulu kerana kita mengikut dengan arus sains dan teknologi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.